Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bicara Serius. Kali ini kita bersama dengan Datuk Seri Haji Rosli Sulaiman yang merupakan Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia dan juga merupakan Presiden Persatuan Penjaja dan Peniaga Bumiputera Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat datang Datuk Seri. Ya, selamat. Terima kasih Cik Azman. Okey, kita terus kepada soalan. Sebagai pengerusi Persatuan Gabungan dan juga Persatuan Penjaga Bumiputera Wilayah, bagaimanakah, boleh tak Datuk Seri bagi kita gambaran keadaan sebenarnya penjaja dan peniaga kita ni di luar sana dengan keadaan pandemik dan juga ditambah lagi dengan darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan selama ini. Boleh Datuk Seri silakan. Ya, pertama saya lihatlah apabila kerajaan hari ini membuat satu arahan lockdown yang hari ini hampir 2 bulan kepada masyarakat penjaja, kita dapati masyarakat ini sudah hilang mata pencarian. Hilang mata pencarian di mana mereka ini terpaksa kena menanggung segala beban hutang yang mereka hadapi. Jadi beban-beban hutang hari ini, kalau kita lihat apa yang kerajaan memberi announcement baru ini, memberi moratorium selama 6 bulan ini, saya lihat yang sebenarnya ianya tidak merubah nasib masyarakat itu. Kerana kita tidak tahu, pertama kita tidak tahu bila masanya lockdown ini dapat kita kita landaikan COVID ini. Dan kita hari ini yang sebenarnya kita di dalam keadaan situasi di mana kerajaan hilang harap. Jadi itu sebabnya hari ini kita dalam masa yang sama untuk kita menangani isu COVID ini, pertamanya bagaimana untuk kita dalam mana kita menangani isu COVID ini, dan dalam masa yang sama kita nak pastikan ekonomi masyarakat penjaja ini dapat kita tangani sebaik mungkin. Dan kita juga hari ini kita kena lihat bagaimana kedua-dua perkara ini dapat kita jalankan serentak, di mana COVID kita dapat tangani dan ekonomi masyarakat penjaja dapat kita atasi. Kerana kita tidak mahu hari ini apa yang berlaku di mana masyarakat ini menghadapi, pertamanya ekonominya amat terjejas teruk, dan mereka ini akan menghadapi tekanan stres, dan boleh menyebabkan mereka ini sakit mental dan fizikal. Jadi kita minta supaya pihak kerajaan dia kena menangani isu ini dengan cara menang-menang. Kita nakkan pihak kerajaan supaya vaksinasi kepada lebih ramai lagi, ataupun kita pertikatkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, dan kita juga tidak boleh mengira sama ada kita nak vaksinasi kepada masyarakat kita saja. Apa yang saya ingin nyatakan di mana vaksinasi ini kena kepada seluruh masyarakat, mana sama ada warga asing ataupun warga orang tempatan rakyat kita yang ini. Kerana kalau kita hari ini memilih-milih bulu ataupun kita lihat hanya warga tempatan saja, sedangkan warga asing ini juga adalah pembawa. Kalau kita tidak menangani isu ini, hanya kita lihat kepada warga kita saja, ianya tidak akan boleh menyelesaikan masalah. Dalam masa yang sama, kita juga menghadapi pertama bagaimana untuk menyelesaikan masalah COVID dalam negara kita. Yang keduanya hari ini dalam situasi COVID untuk kita tangani, situasi politik juga tidak mengizinkan untuk kita memberi arahan kepada rakyat supaya patuh kepada SOP-SOP yang sedia ada. Contoh saya nak bagi maklumat kepada saudara Azman. Kita lihat hari ini apabila kerajaan announce lockdown, dan rakyat negara kita hari ini patuh kepada kerajaan, kita boleh duduk rumah, kita boleh patuh SOP yang telah diarahkan oleh KKM dan oleh kerajaan. Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi membenarkan sektor kilang berleluasa buka. Bagaimana untuk kita tangani isu COVID ini? Jadi kalau kita nak pastikan keadaan COVID
landai dalam negara kita, kita nak lockdown, kita kena total lockdown. Semua sektor ekonomi kita tidak boleh gerakkan, ya, supaya kita dapat dia punya hasil dia, kita dapat landaikan COVID. Tapi hari ini, kalau kita tengok sehingga hari ini, kita lihat hari ini data COVID yang ada dalam negara kita meningkat kepada 9,000. 9,000, 2 hari 9,000 lebih, ya. Dan kita lihat pula 2 hari sebelum 8,000. Jadi saya nampak hari ini agak sukar untuk kita menangani isu ini. Jadi saya harap sebenarnya kepada semua pemimpin masyarakat, kita tidak kira parti lagi, ya. Kita minta supaya pihak kerajaan berdialog bersama pemimpin-pemimpin masyarakat, kita bekerjasama, kita mengembelingkan tenaga, idea dan fikiran bagaimana untuk kita dapat menandaikan COVID yang ada dalam negara kita. Ini yang pertama, ya. Tapi apa yang kita lihat hari ini, dalam situasi kita menangani COVID, politik juga bergaduh sesama mereka, berebut jawatan. Jadi arahan double standard. Kalau kita mengarahkan lockdown, ada yang ikut, ada yang tak ikut, ya? Jadi ini jadi masalah kepada negara kita. Jadi kita kena kasihanilah kepada warga golongan B40 hari ini, ya, daripada golongan B40 dah turun dah. Saya tengok dah tak tahu dah jadi T20 dah, ya. Jadi kita nampak ianya sangat sukar untuk kita tangani isu COVID dalam negara kita, ya. Pertama, apabila kita lockdown terlalu panjang masanya dan jurang hutang yang dihadapi oleh masyarakat ini menjadi besar, ya. Dengan bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan, saya tengok berbagai-bagai jenama bantuan-bantuan ini. Dalam isu ini kita kena faham, pertamanya kalau kita nak bantu golongan masyarakat penjajah, cukup dengan satu jenama. Kalau kita kata bantuan khas untuk masyarakat penjajah kecil, okey, jadi mudah untuk masyarakat penjajah cari formula bagaimana nak akses. Tetapi hari ini penjaja peniaga kecil pun pening kepala, ya. Kita tengok golongan PKS, IKS, industri kecil itu juga, ya. Kalau hari ini saya nak bagi lagi satu pandangan kepada kerajaan. Kalau kita sudah tak ada duit, kalau masyarakat peniaga tak ada duit, bagaimana dia nak menggerakkan sektor ekonomi? Dan bagaimana juga pengeluar, ya, sektor kilang, industri kecil, kalau dia jenis pembuatan, dia buat produk tetapi barang dia tak boleh jual kerana penjaja kecil tidak berkemampuan untuk menjalankan perniagaan. Kalau kita lihat di sektor-sektor pasar, pasar tertutup, pasar terbuka. Hari ini pasar terbuka tidak dibenarkan mereka. Hanya diberi kebenaran kepada pasar tertutup. Kita tahu apabila kita berniaga di pasar, sudah tentu kita inginkan pelanggan dapat hadir datang ke pasar untuk membeli. Tetapi hari ini berbeza. Kalau kita lihat di pasar lengang, selengang-lengang ni, bagaimana peniaga nak mendapatkan keuntungan? Kalau mereka telah pun mengeluarkan modal yang hari ini contoh RM500, tapi kalau mereka berniaga 3-4 hari pun tak boleh balik modal, akhirnya barang yang nak dijual tu akan menjadi layu, lesu, tak ada siapa yang nak beli. Kesudahannya mereka buang, ya, ke dalam petok sampah. Jadi di mana kita nak mengharapkan profit masyarakat penjaja ni, keuntungan kepada mereka ni tidak terhasil. Itu sebabnya saya minta supaya pihak kerajaan, apabila mereka telah pun melihat situasi dalam negara COVID dapat kita landaikan ataupun vaksinasi dapat kita tingkatkan sehingga ke 80%, dan hari ini kalau tak silap saya sudah mencecah kepada 10 juta, 10 juta rakyat telah pun vaksinasi. Tetapi rakyat yang ada dalam negara kita ada 32 juta, tidak termasuk warga asing. Nampak, ya? Rakyat yang ada, orang tempatan kita 32 juta, tidak termasuk warga negara asing. Jadi kalau perkara ini dapat kita laksanakan vaksinasi, dan kita minta supaya pihak kerajaan melonggarkan syarat kepada rakyat, ya, untuk mereka boleh merentas, boleh keluar untuk mereka membeli. Tetapi mereka dikendaki mematuhi syarat-syarat atau SOP yang lebih ketat. Saya pun tidak fahamlah
bagaimana kerajaan nak mengarahkan kepada rakyat supaya SOP ini dapat kita laksanakan dengan lebih ketat. Ini saya tidak faham. Kerana apa yang telah dilakukan oleh masyarakat hari ini dan juga masyarakat penjaja, vaksinasi SOP yang telah kita lakukan hari ini, kalau kita lihat dengan menggunakan face mask, sanitizer, cek suhu badan dan sebagainya, saya rasa ini sudah cukup memadai. Dan kalau kita lihat dari segi kluster yang ada di dalam sekitar bandar Kuala Lumpur, kita tidak kita tidak dapat lihat di mana kluster ini datang daripada masyarakat penjaja yang meniaga hari ini. Cuma yang kita dengar hari ini adalah kluster yang datang daripada kilang, kerana kebanyakan orang-orang yang bekerja kilang tinggal di kawasan flat-flat yang keluasan dia 650 kaki persegi. Bayangkan kalau keluasan rumah mereka ini 650 kaki persegi. Dan mereka ini kalau katalah dia kena lockdown, tak boleh keluar. You bayangkan, dia orang duduk di atas flat tu, kena tingkat 17, bagaimana? Berarti dia pekerja asing tu kan? Jadi kalau mereka kluster pekerja asing ni, saya nampak yang bekerja di sektor kilang, mereka ni pun ada yang tinggal di rumah pangsa, rumah flat, yang orang tempatan. Dan orang tempatan ini tinggal di kawasan rumah flat. Kalau sekiranya jangkitan COVID ini berjangkit di kilang, dan mereka akan balik ke rumah dan akan berjumpa dengan keluarga. Dan di sinilah akan berlakunya merebaknya COVID ini dalam keluarga mereka. Hari ini kita lihat di Kuala Lumpur cecah sampai 1,300. Sebelum ini tidak pernah lagi, tapi hari ini dah beberapa hari ini saya nampak Kuala Lumpur, sehingga saya nak turun ke Kuala Lumpur pun saya rasa macam curiga, walaupun saya telah divaksinasi selama di dos yang kedua. Kita masih lagi merasa curiga. Jangan ingat, kita ni setelah pun divaksin, sekarang dos yang kedua tidak boleh dijangkiti. Jadi kita kena lebih berhati-hati dalam isu ini, kerana kita sayangkan keluarga kita, apalagi dengan masyarakat penjaja kecil, di mana mereka ini kais pagi makan pagi, tapi hari ini mereka ini tidak ada simpanan. Dan kita lihat COVID yang melanda dalam negara kita sudah 1 tahun 6 bulan lebih. Bayangkan, mereka tidak ada sumber pendapatan, mereka tidak ada simpanan untuk mereka belanja. Maka itu saya minta supaya pihak kerajaan memberi moratorium selama 12 bulan. 12 bulan ini saya minta, ini adalah jangka masa yang amat sesuai, di mana kita tidak mahu masyarakat ini akan yang bermain dalam fikiran dia untuk membayar hutang dan sebagainya. Jadi apa yang saya dimaklumkan hari ini, pihak kerajaan hanya memberi 6 bulan. 6 bulan ini begitu masa yang singkat pada saya. Kalau sekalipun kita dapat melandaikan COVID ini, bukan mudah untuk masyarakat peniaga untuk bangkit semula. Pertama, mereka ini telah pun kehilangan customer dia, pelanggan, kerana kita telah tutup perniagaan selama hampir dekat 1 tahun 6 bulan, di mana mereka ini cuba berniaga, tetapi dari segi pelanggan dia amat terhad. Dan rata-rata kebanyakan masyarakat peniaga, apabila saya menghubungi, kita berjumpa, mereka masih lagi dalam situasi yang tidak selesa dalam soal untuk menjalankan perniagaan harian mereka. Jadi ini yang kita hadapi hari ini. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur, masyarakat penjaja menghadapi masalah yang situasi yang berat untuk meneruskan kehidupan, apalagilah masyarakat yang berada di seluruh negeri. Contoh ni negeri-negeri di Melaka, Johor, Penang, Kedah, Kelantan dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini kita minta supaya kalau kluster ini datangnya daripada kilang, kita minta pihak berkuasa tempatan pastikan kawalan hendaklah ditumpukan kepada kawasan-kawasan yang kita dapati kluster COVID yang masih tidak dapat kita landaikan. Kita minta supaya di kawasan-kawasan yang seperti macam kita lihat negeri Kelantan, keadaan situasi COVID-nya agak menurun. Kita kita boleh buka ekonomi ini
secara perlahan-lahan. Dalam masa yang sama kita kawal supaya COVID ini dapat kita atasi, dan kita nak supaya pihak kerajaan vaksinasi kepada seluruh rakyat yang ada di negeri Kelantan supaya kita dapat atasi perkara ini. Ya. Pergi balik kepada Datuk tadi, kerajaan dah bagi moratorium. Mungkin pada pandangan Datuk tak cukup kan, patutnya lebih panjang sikit lagi lah. Selain daripada itu, untuk mengembalikan penjaja-penjaja dan pekerja ni untuk dia boleh berdiri balik, katalah vaksinasi semua telah melebihi 80% dan ekonomi boleh terbuka, apalahkah bantuan yang sepatutnya patut diberi oleh kepada saya minta supaya pihak kerajaan terutamanya Menteri Keuangan MOF dapat menyediakan geran bantuan kepada masyarakat penjaja untuk mengaktifkan ekonomi di peringkat bawahan ini. Dan geran ini kita beri selepas kita dapati COVID dapat kita landaikan. Kerana kalau mereka ini tidak disuntik dengan geran, saya rasa amat sukar masyarakat penjaja ini untuk menjalankan perniagaan. Kerana saya bercakap ni, saya bertanggungjawab di mana saya selaku pemimpin kepada masyarakat ini. Dan pihak kerajaan saya lihat ada geran khas yang diberi, tetapi ianya diberi berperingkat-peringkat. Kalau dengan RM500, contohnya bulan 7 akan ada diberi dengan RM500. Saya rasa ianya tidak boleh menyelesaikan untuk menggerakkan perniagaan mereka. Dan RM500 sebulan ke atau RM500 sekali tu je? Dia bagi dua peringkat. Dua peringkat ini makna bulan 7 dia bagi sekali dan bulan 8 tak silap saya dia bagi sekali. Saya minta RM1,000 dan saya juga minta yang sebenarnya pihak kerajaan memberi bantuan sara hidup. Sara hidup ni maksudnya hari ni mereka kita kurung, tidak boleh keluar daripada rumah. You bayangkan kalau kita kurung binatang pun kita kena bagi makan. Betul. Ini kan pula manusia. Manusia kalau you kurung tanpa you beri bantuan dan you menyukarkan kepada mereka untuk mendapat bantuan. Saya minta supaya, contoh kalau kita nak bagi bantuan kepada masyarakat penjaja, pihak kerajaan MOF dia boleh liaise dengan pihak PBT, contohnya di Kuala Lumpur. Dia boleh berhubung dengan Kementerian Wilayah dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di negeri-negeri lain mereka boleh berhubung dengan PBT negeri untuk salurkan, pastikan berapa ramai peniaga yang betul-betul dilaisenkan, yang ada lesen dengan PBT, untuk kita beri sumbangan one off ni RM1,000. Untuk penjaja kecil. Saya pun faham masyarakat penjaja kecil ni, kita tak perlu nak beri modal pusingan terlalu banyak. Kalau kita seorang ahli perniagaan, sudah tentu kita boleh gandakan daripada RM1,000 ni akan mendapat keuntungan. Tapi dengan syarat vaksinasi ini hendaklah divaksin kepada semua supaya rakyat boleh bebas bergerak. Itu sebabnya saya minta supaya dan pihak IKS industri kecil dan sederhana ni, saya minta supaya geran ni, kalau katalah pihak MOF boleh menyediakan geran RM1,000 kepada RM3,000, saya rasa ini sudah lebih memadai kepada masyarakat ini. Dan buat masa ini kita minta supaya pihak kerajaan memberi bantuan RM500 untuk sara hidup. Kerana rata-rata saya dapati masyarakat peniaga ini sudah tidak ada duit simpanan untuk mereka survival, tinggal. Walaupun kita dapati pihak kerajaan memberi bangkul-bangkul makanan ini, tapi mereka perlukan duit ini adalah untuk sekurang-kurangnya membantu. Di samping mereka dapat bangkul makanan dan mereka juga mempunyai cash banyak RM500. Jadi ini yang saya harap. Dan kita juga minta supaya pihak kerajaan memberi diskaun penuh, diskaun penuh kepada electric bill, makna bil utility, bil air, electric bill kepada masyarakat ini. Dan untuk menggerakkan sektor ekonomi ini, saya minta supaya pihak kerajaan PBT dapat mengecualikan
mengecualikan lesen, sewaan premis, ya, milik, contohnya kalau milik BKR, bagi pengecualian. Kerana kita tahu, kalau kita sebagai pemimpin hari ini, kita dapat merasakan agak sukar untuk kita menyelesaikan hutang-hutang yang sedia ada. Ya. Begitu juga masyarakat penyedih kecil. Bezanya, kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita punya pendapatan yang besar, maka besarlah kita punya ibarat hutang kita. Ya. Begitu juga masyarakat penyedih kecil. Kalau pendapatannya satu bulan biasanya RM5,000. Kalau dengan RM5,000, mereka mempunyai hutang-hutang rumah, hutang kenderaan, tanggungan anak dan isteri. Ya. Jadi perkara-perkara ini harus pihak kerajaan kena melihat bagaimana untuk membantu masyarakat ini. Saya sebenarnya mintalah supaya agar pihak kerajaan ni dia kena mempunyai keikhlasan, ya, untuk membantu masyarakat. Jangan kita hari ini kita kata bantu, tetapi dalam masa yang sama kita menyukarkan masyarakat dalam suasana yang mereka dalam keadaan tertekan. Kita menyukarkan mereka untuk membuat permohonan untuk mendapatkan pinjaman, permohonan dan sebagainya. Dalam sektor pinjaman, saya nak bagi tahu dengan berkaitan dengan pinjaman. Saya juga tidak menggalakkan kepada masyarakat penjaja ni untuk membuat pinjaman, kerana walaupun pihak kerajaan mengecualikan daripada interest pinjaman ini, tetapi mereka ini akan menghadapi bebanan hutang. Ya. Selepas kita dapat landaikan COVID, dan tidak semestinya hari ini kalau kita boleh meniaga dan besok kita dapat untung. Ya. Kita kena selesaikan isu-isu yang kita hadapi semasa kita COVID, dan dalam masa yang sama kita kena ada simpanan, saving untuk kita membayar balik pinjaman. Jadi saya punya pandangan lah, ya. Bantuan seperti grant ini hendaklah pihak kerajaan sediakan agar dapat kita beri kepada seluruh masyarakat penjaja kecil ini bagi menggerakkan sektor ekonomi kita. Dan pinjaman yang berskala besar ini, contohnya RM10,000, RM5,000 daripada tekun dan sebagainya, ini sekiranya ada di kalangan masyarakat peniaga IKS dan kecil sederhana ini memerlukan pinjaman, yang itu kita boleh benarkan sekiranya kita dapati perniagaan dia ada potensi untuk meningkat. Ya. Yang ini saya syorkan kepada pihak kerajaan. Ya. Okey. Itulah saja tadi pandangan dan cadangan daripada Datuk Seri Rosli Sulaiman.